أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا برضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا بهدى وعلمك لنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته InsyaAllah pada petang ini sambungan kita yang kita bacakan pada setiap pagi Ahad. Jadi untuk sementara waktu ini kita akan gantikan dengan kuliah Zuhur membacakan kitab ini daripada hari Isnin sampai hari Khamis insyaAllah. Zuhur Isnin, Khamis, Isnin, Selasa, Rabu. Jadi kita akan sambung. InsyaAllah sambungan kita Risalah Tauhid. Kita masih lagi di dalam tajuk Wahdaniyah. Wahdaniyah. Baik, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Maka perkara yang seperti ini, jumpa dah? Jumpa? Jumpa soal apa jawab? Surat 21 dengan 3. Maka perkara yang seperti ini, apa yang dimaksudkan perkara yang seperti ini? Maksud perkara yang seperti ini ialah menyekutukan Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatan yang menyengutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih banyak pada masa ini. Jadi jangan kita katakan mensyirikkan Allah ni orang zaman dulu-dulu. Orang zaman dulu-dulu boleh jadi asbabnya jauh daripada ilmu.
jauh daripada majlis ilmu, jadi kefahaman tentang Tuhan tu boleh jadi kurang. Sebab tu dulu-dulu kita dengar macam-macam pegangan kepercayaan menjamu hantu, menjamu syaitan, perbuatan-perbuatan khurafat. Zaman dulu bela hantu raya, bela hantu raya minta tolong jaga kebun. Padahal dalam Islam semua dah ada. Ada doa pendinding, ada doa pelindung, betul? Cukup kita minta kepada Allah Ta'ala. Tapi orang dulu-dulu dia ada buat perjanjian dengan syaitan, dengan jin, dengan iblis, minta tolong jaga dia punya kebun, minta jaga dia punya sawah, dan macam-macam lagi. Maka ada perjanjian-perjanjian. Kerana mereka beriktikad, memiliki pegangan dan kepercayaan bahawa bahawasanya hantu, syaitan, jin, iblis ni ada kuasa seperti Tuhan, boleh menjaga, boleh menyelamatkan daripada mudarat, boleh memberi manfaat. Walaupun dalam masa yang sama mereka mempercayai Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi faham maksud syirik. Syirik ni maknanya menyengutukan Allah dengan selain Allah. Sama ada selain Allah tu syaitan, jin, iblis ataupun manusia sendiri, ataupun selain Allah Ta'ala tu batu, kayu sekali. Dipercaya kepada batu yang boleh mendatangkan rezeki. Dia percaya kepada batu yang boleh memberi rezeki, contoh. Maka dia mensyirikkan Allah dengan batu. Jadi mensyirikkan Allah Ta'ala ni bukan dengan syaitan. Makna menyentuhkan Allah dengan selain Allah. Selain Allah. Apabila di dalam hati seseorang itu memiliki pegangan, i'tikad makna pegangan dan kepercayaan di dalam hati, sungguh pun dia tak luahkan, sungguh pun dia tak ceritakan. Sebab tu panggil i'tikad, pegangan dalam hati. Kita tengok kopiah sama, serban sama, telekung sama, solat dalam saf yang sama, tapi kadang-kadang i'tikadnya berbeza, pegangan dalam hati itu berbeza-beza. Jadi untuk nak menyatukan, nak menyamakan akidah kita ni supaya sama, maka tak boleh tidak wajiblah kita belajar apakah akidah, pegangan, kepercayaan yang sepatutnya, yang sebetulnya, yang mesti ada di dalam hati tiap-tiap kita, laki-laki, perempuan yang muslim. Jadi kena belajar ilmu akidah. Bahkan akidah ni yang paling besar sekali. Kalau akidah itu terpesong, maka sia-sialah segala amal ibadat yang lain. Jadi kena belajar akidah, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin di sisi ahli sunnah wal jamaah tu dia kena belajar. Sekarang Allah Ta'ala dah ambil nikmat nak pergi ke surau, ke masjid. Dulu bebas, kuliah zuhur ada, kuliah maghrib ada, kuliah isyak ada, kuliah subuh ada. Tapi kita pakat-pakat sombong. Di dalam hati kita ada sifat al-amal, panjang angan-angan, merasakan banyak peluang, banyak ruang. Betul? Nantilah, nanti insya-Allah pergi belajar, nanti insya-Allah pergi belajar, nanti insya-Allah pergi belajar. Tak hirau, tak risau, mana-mana majlis ilmu banyak dekat tempat kita ni. Jadi mana-mana, bila-bila kita boleh pergi. Jadi nantilah aku pergi. Ini namanya sifat al-amal, panjang angan-angan.
merasa lambat mati, merasakan banyak peluang. Sebab tu al-amal ni masuk di dalam sifat kecelaan, sifat yang dicela oleh Allah. Kenapa dicela oleh Allah? Kerana apabila ada sifat ni dalam hati, kita akan melengah-lengahkan, menangguh-nangguhkan peluang yang ada di depan mata kita. Jadi bila sekarang kita tengok masjid dah ditutup, majlis ilmu dah ditutup, dah tak bebas nak dah tak bebas nak beramal, tak bebas nak pergi kuliah, pergi ceramah, pergi belajar, pergi mendengar, barulah timbul berbagai jenis rumutan. Nampak tak? Merumut tak boleh mengaji, tak boleh belajar, tak pergi kuliah. Lepas tu duduk bising, kenapa tutup guru, ustaz-ustaz tak ada buat live, tak buat live. Live ni, pengajian online ni kalau dah terdesak sangat-sangat, jadi Allah nak didik adab kita supaya kita lebih menghargai ilmu, ambil peluang. Tapi bila dah tak ada, kita sibuk. Kalau waktu macam ni sesuai lah nak buat live tu contoh. Tapi waktu lapang, waktu tenang, waktu senang-senang dulu, kita tak peduli kan datang ikut suka hati, tak nak datang ikut suka hati. Jadi Allah Ta'ala tegur kita, didik. Itulah di antara hikmah bala yang Allah Ta'ala turunkan supaya kita sedar. Inilah yang dimaksudkan dengan bala litta'dib, nak mengajar adab. Allah nak mendidik adab. Kerana kita banyak salah adab kita dengan Allah, salah adab kita dengan Allah, salah adab kita dengan ilmu. Waktu ada majlis ilmu kita tak peduli. Jadi Allah tegur dengan cara apa yang sedang berlaku sekarang. Nampak? Jadi kalau lepas lockdown ni, perangai kita masih sama juga, akhlak kita masih sama juga, khususnya pada majlis-majlis ilmu. Jadi kita tidak dapat apa-apa faedah daripada bala yang Allah Ta'ala turunkan. Sebab tu dipanggil musibah ni sekiranya bala itu tidak kita tak boleh ambil manfaat daripada bala itu, dipanggil musibah. Sepatutnya dengan datangnya bala ni, kita mendapat pengajaran, pelajaran, supaya kita sedar, lepas daripada ni aku tak nak dah ponteng-ponteng kelas, aku nak mengaji sungguh-sungguh, aku nak istiqamah bagi menuntut ilmu. Nampak tak? Tapi kalau lepas lockdown ni, sama juga, tak peduli juga majlis ilmu yang ada depan mata kita, dalam kampung kita, dalam taman kita, tak ada apa faedah yang kita dapat. Adakah kita nak tunggu bala yang lebih besar daripada itu lagi? Duduk. Adakah kita nak menunggu bala yang lebih besar daripada itu? Banyak pengajaran yang kita dapat daripada bala yang Allah Ta'ala turunkan. Di antaranya, kita bersifat qanaah dalam bab makanan contohnya. Nampak tak? Qanaah, memada, berpada-pada dalam makan. Kalau tak, dulu kita tak fikir, makan apa nak makan, apa nak belanja. Tapi bila waktu macam ni, pandai pula kita berjimat. Pandai pula kita berjimat. Sepotong roti sebukuh roti, berjimat nak makan. Kalau time mewah dulu, lauk tak basi lagi, lempar buang dah. Nasi tak basi lagi, lempar buang dah. Nampak tak? Banyak kesalahan kita sebenarnya yang Allah Ta'ala nak tegur. Kerana waktu nikmat ni
Allah Ta'ala bagi, kita tak terfikir, kita tak sayangkan nikmat yang Allah bagi, sehingga kita banyak membazir. Keluar, baik lelaki baik perempuan, khususnya orang perempuan, keluar tak ikut waktu. Sama perangai macam orang lelaki juga. Kalau orang lelaki balik lewat, dia pun nak balik lewat kan. Sekarang Allah Ta'ala sekat, pakat-pakat tak boleh keluar. Nama dah boleh pula, tak mati pun. Dulu kalau tak boleh keluar rumah, tak boleh jumpa kawan, seolah-olah macam nak mati. Macam nak mati. Kadang-kadang mak bapak tegur tak boleh keluar, balik awal. Bergoyang. Suami kata jangan balik lewat, tak layan. Sekarang boleh pula. Nampak tak? Banyak Allah Ta'ala nak betulkan kesilapan. Laki-laki, perempuan bersalaman, bersentuhan, bergaul bebas. Sekarang boleh pula duduk jauh-jauh, duduk asing-asing, tak bersalaman, tak bersentuhan, tak berpelukan, tak mati pula. Jadi Allah Ta'ala turunkan bala ni sebenarnya asbabnya adalah tangan-tangan kita sendiri. Apa maksud tangan-tangan kita sendiri? Usaha kita sendiri. Kita sendiri yang usaha memanggil bala ni. Sebab Allah Ta'ala dah tegur dalam Quran, hadis dah tegur, Nabi dah tegur dalam hadis, ulama-ulama dah sampaikan, ulama-ulama dah tegur, ulama dah cerita. Tutup guru, ahli agama dan sebagainya dah ingatkan, jangan kita buat pekat, buat tak reti, buat tak endah. Apa nak Islam sangat? Semua tak boleh, ini tak boleh, nak keluar tak boleh, bergaul bebas tak boleh, nak bersalam laki perempuan tak boleh. Sekarang boleh pula. Sebab apa? Takut meninggal, takut bersalaman nanti takut meninggal. Takut keluar malam-malam, keluar bebas nanti meninggal sebab virus corona. Takut pula. Sewaktu tak ada corona tak takut. Padahal mati itu bukan asbab corona sahaja. Allah nak jadikan mati tak nanti asbab, tak tunggu sebab. Mati boleh datang bila-bila. Sedang bersentuh laki-laki perempuan yang bukan muhrim, Allah Ta'ala boleh cabut nyawa kita. Orang perempuan keluar bebas, berpakaian bebas, sekarang tutup semua, takut virus kena kat kulit. Pandai pula tutup aurat. Dulu duk gelak ketawakan orang, duk tutup, orang perempuan duk pakai niqab, pakai purdah apa, duk tutup hidung. Sekarang sampai jantan-jantan pun tutup hidung kan. Allah Ta'ala nak perli gitu. Sebab kita sombong. Kita sombong. Jadi mudah-mudahan bala yang Allah Ta'ala turunkan ini jadi asbab akhlak kita, adab kita semakin baik di sisi Allah. Sekarang dalam tempoh berapa lama dah? Dekat sebulan, betul? Tak bersentuh laki-laki perempuan, tak bersalaman. Mudah-mudahan akhlak ni berpanjangan, berterusan sampai bila-bila. Ni dah kat pejabat ikut salam, laki perempuan salam, bukan muhrim salam, bini orang salam, anak dara orang salam, laki orang salam. Betul tak betul? Sekarang Allah Ta'ala tegur, boleh pula tak bersalaman, hidup pula, tak mati pun. Kalau tak dulu tak boleh, nak salam juga. Seolah-olah kalau tak salam laki perempuan ni boleh meninggal. Boleh pula. Jadi banyak benda. Dan sekarang kita tengok banyak orang prihatin, bersedekah, ambil berat jiran tetangga. Alhamdulillah. Sebelum corona dulu ada nampak tak benda-benda ni? Ada tapi sedikit. Sekarang kita tengok banyak orang ambil berat tentang jiran tetangga. Alhamdulillah, itu sebenarnya itu hikmah, itu nikmat di sebalik bala yang Allah turunkan. Mudah-mudahan selepas daripada bala ni selesai, akhlak ni, adab ni berterusan. Yang perempuan tak keluar bebas,
kecuali hal-hal penting baru dia keluar. Laki-laki boleh jadi dia ada hal urusan rumah tangga nak cari nafkah, ni yang keluar tanpa hal. Orang perempuan ikut nak keluar-keluar, bila nak balik jauh malam, nak pergi kelab malam, nak pergi keluar dengan laki-laki ikut. Mudah-mudahan benda ni berhenti lepas daripada ni. Jadi kalau kita buat juga balik, ulang juga balik, seolah-olah kita minta pada Allah turunkan bala yang lebih berat daripada ni lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan cabar Allah, jangan cabar Allah, jangan cabar Allah. Allah Ta'ala bila murka, bila Allah turunkan bala, tak kira kecil, besar, tua, muda, ahli maksiat, ahli taat, menatang, semua kena. Lain kalau bala ni Allah Ta'ala turunkan kepada orang yang buat maksiat aja, tak apa. Ni masalah bila Allah murka, semua kena. Jadi kena pakat-pakat, mudah-mudahan. Sebab kita yakin tidak ada yang boleh memberi mudarat melainkan Allah. Ni virus corona. Corona ni makhluk Allah. Dia selain Allah, masuk dalam masih wallah. Kalau kita beriktikad virus ni boleh mematikan, dia ada kuasa mematikan, mencabut nyawa seperti Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah. Faham? Cuma dari sudut asbab, hukum adatnya, barang siapa yang kena virus ni, adatnya balik awal. Itu hukum adat. Sebab tu hukum adat ni jangan dijadikan i'tiqad. I'tiqad kita yang memberi bekah, yang memberi mudarat, yang mematikan Allah. Tapi sungguh pun begitu, dalam masa yang sama Allah perintah kita supaya menjaga, mengawal diri daripada membuat sebab-sebab yang boleh mendatangkan mudarat. Jadi nak tawakal pun kena ada usaha. Ini di antara usaha lah ni yang sedang berlaku ni. Kawal pergerakan, pakai sarung tangan, cuci tangan, jangan bersentuhan. Ini usaha orang panggil. Nampak tak? Usaha. Jadi jangan tawakal tanpa usaha. Itu namanya bodoh. Tawakal bukan menafikan usaha. Jadi sekarang ni kita diperintahkan supaya berjaga-jaga pergerakan dan sebagai pergaulan. Tu usaha lah tu. Usaha nak menjaga keselamatan. Bukan bermaksud orang yang berusaha itu tidak ada tawakal. Tawakal ni sifat hati. Kadang-kadang ada orang yang tidak berusaha tapi hatinya tidak bertawakal. Hatinya bergantung kepada makhluk. Orang yang bekerja, orang yang berusaha tapi hatinya yakin yang memberi rezeki itu adalah Allah. Mereka adalah orang yang tawakal. Orang yang duduk di rumah tak keluar bebas. Sekarang ni contohnya pakai menatang. Orang putih payah kita nak sebut sanitizer, laser kan. Bukan bermaksud dia tidak tawakal. Tawakal, nampak? Itu orang panggil usaha. Usaha menjaga keselamatan disuruh oleh Allah, dapat pahala. Tapi hati kita yakin yang memberi mudarat Allah. Nak mati tak nanti corona? Nak mati tak nanti corona? Jadi kena ingat, baguslah ingat mati, baguslah. Tapi Allah Ta'ala nak didik kita ni jadi manusia ni. Kalau Allah Ta'ala tak turunkan bala, kita memang tak takut, memang tak risau, memang tak bimbang. Tapi bila kita tengok terguling seorang-seorang mati, tergolek, risau, mati. Jadi baru teringat ke mati. Pun dalam keadaan teringat tu pun tak berubah juga akhlak kita. Tak semayang macam biasa, dedah aurat macam biasa, video call laki perempuan macam biasa, berkhalwat di WhatsApp, di Instagram laki perempuan macam biasa. Jadi tidak mendatangkan apa-apa faedah. Patutnya kita berubah. Mudah-mudahan. Allahumma amin.
Kamu kat sini duduk dalam keadaan terkawal saja. Alhamdulillah. Sabar banyak. InsyaAllah. Ni. Jadi jangan asbab dek penyakit ni kita mensyirikkan Jangan kita beriktikad corona ni, virus ni dia ada kuasa mematikan macam Tuhan. Dia ada kuasa. Kalau kena mati, mesti mati, wajib mati. Tuhan pun tak boleh selamatkan kalau kena. Na'udzubillah, kalau sampai seperingkat tu. Namanya dia telah mensyirikkan Allah. Dalam hati kita beriktikad yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Itu jadi mensyirikkan Allah juga. Jadi jangan kita ingat mensyirikkan Allah ni semata-mata mensyirikkan Tuhan, percaya kepada syaitan, percaya ada Tuhan selain daripada Allah, percaya kepada makhluk batu kayu pun masuk dalam mensyirikkan Allah juga. Percaya kepada ubat ada kuasa menyembuhkan seperti Allah, mensyirikkan Allah dengan ubat. Sebab itulah pentingnya ilmu akidah. Nampak tak? Akidah ni nak kena pakai. Waktu bala, waktu tak ada bala, akidah mesti ada. Ni waktu dah terima bala baru nak pergi belajar pasal akidah. Bila nak pergi belajar? Dia kata asal tak buat live. Waktu bebas datang orang pergi kuliah, mau tak pergi masjid, tak pergi surau, buat sombong. Ini baru orang Ta'ala tarik nikmat. Nanti sampai satu masa tak ada dah alim ulama yang akan mengajar. Ulama yang benar-benar tak ada dah. Sampai satu masa besok tak ada dah. Yang tinggal ulama su sahaja. Mana orang alim yang jahat, orang alim yang mengajarkan agama bukan kerana Allah, ada tujuan dunia, membawa pahaman-pahaman yang pelik. Nanti satu masa akan tinggal golongan ni sahaja. Adapun ulama yang soleh-soleh akan diambil oleh Allah. Jadi jangan tangguh-tangguh. Azam, ya Allah, lepas dari bala corona ni, apabila Allah Ta'ala redakan, aku nak azam, aku nak istiqamah pergi majlis ilmu. Mudah-mudahan kalau pakat-pakat bernazar macam tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak. Tapi kena tunaikan. Jangan besok dah reda jadi lagi teruk lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat faedah daripada bala yang Allah Ta'ala turunkan. Orang Muslim, orang mukmin ni diistimewa. Turun bala pun dia disayang oleh Allah, dapat nikmat pun dia disayang oleh Allah. Itu kelebihan mukmin. Bila dapat nikmat dia bersyukur, makna dia gunakan nikmat tu kepada perkara yang perintah. Dia gunakan nikmat tu kepada Allah, benda yang Allah redha, benda yang Allah suruh, tu nama syukur. Jadi bila dapat nikmat banyak ataupun sikit dia bersyukur, maka dia dikasihi oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Bila dapat banyak dia bersabar, dia bersangka baik dengan Allah, dia mengambil pelajaran daripada bala, maka dia dikasihi oleh Allah juga. Jadi mukmin yang sebenar-benar, yang sempurna iman dia, duduklah dalam keadaan nikmat ataupun bala, tetap dia mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Di sebaliknya, sebalik daripada itu, orang yang tak sempurna iman, bila dapat nikmat tidak bersyukur, bila dapat bala dia tidak redha, dia tidak sabar. Jadi dalam dua keadaan ni dia dibenci oleh Allah. Dapat nikmat pun dia dibenci oleh Allah, dapat bala pun dia dibenci, makin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dapat nikmat tak sembahyang, tak tutup aurat, makna dia tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, nikmat sihat yang Allah bagi. Waktu ada harta dibelanjakan kepada benda yang haram. Diberi nikmat kebebasan, kebebasan bergaul laki perempuan, berseronok laki perempuan yang bukan mahram, makna tidak bersyukur dengan nikmat kebebasan. Bebas aman ni nikmat. Faham tak? Mana apa sahaja yang Allah bagi pada kita tu namanya nikmat. Jadi waktu Allah Ta'ala bagi kita nikmat bebas keluar rumah, kita tak pedulikan batasan-batasan, sampai langgar perintah-perintah Allah.
Mana kita tak bersyukur dengan nikmat, dicela, dimurkai oleh Allah Ta'ala walaupun waktu dapat nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan bala pula, kita tak sabar pula dengan bala yang Allah bagi. Kita bersangka jahat dengan Allah. Kita kata Allah nak buat zalim atas diri kita. Kita kata Allah Ta'ala nak naya kita. Walhal hakikatnya Allah nak mendidik kita menjadi muslim mukmin, mukminah yang lebih baik, yang lebih dekat dengan Allah. Tapi orang yang sempurna imannya, dapat nikmat pun dia dikasihi oleh Allah, dapat bala pun dia dikasihi oleh Allah. Jadi tak ada nak risau apa. Nampak tak? Jadi banyak berlaku pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar. Contoh yang lain, mensyirikkan Allah. Dia mempercayai tukang-tukang sihir. Contoh, dia yakin orang ni boleh membuat sihir, dia ada kuasa mendatangkan mudarat, maka dia mensyirikkan Allah. Usaha akidah lah, syirik ni mana kufur lah, jadi kafir, terkeluar, terbatal iman dan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar. Tak sedar rupa-rupa yang kita buat tu perkara yang mensyirikkan Allah. Macam mana nak sedar? Macam mana nak sedar? Kita jauh daripada ilmu. Yang nak menegur, yang nak menyedarkan kita ni ilmu, ataupun orang-orang yang ada ilmu. Tok guru, alim ulama, kawan-kawan yang baik. Mereka-mereka ni lah yang nak menegur kita. Daripada tegur itulah, daripada tak sedar jadi sedar, daripada leka jadi ingat. Nampak tak? Tapi kita waktu hidup, kita tak nak cari orang yang jenis macam tu. Kita tak suka, rimah, asyik ditegur, asyik diingatkan. Jadi lama-kelamaan Allah Ta'ala tarik nikmat. Sampai satu masa tak ada dah datang pada telinga kita di ingatan-ingatan agama. Sebab apa? Sebab waktu Allah bagi kawan-kawan, kenalan-kenalan yang selalu mengingat kita, menegur kita waktu kita leka, lupa, lalai, kita tidak bersyukur. Maka Allah Ta'ala tarik nikmat. Allah jauhkan kita daripada orang yang ada ilmu. Duduklah kita dengan puak-puak juhala, puak-puak juhal. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang jahil, yang buta dengan agama. Sebab waktu Allah Ta'ala dekatkan kita dengan orang yang ada ilmu, kita tidak bersyukur. Kita rimah, tak suka, tak seronok. Jadi tak sedar akan mudarat. Jadi nak sedar mudarat ni mudarat yang masa akhirat. Mati ni mudarat yang bangsa dunia kita panggil. Tapi azab neraka tu mudarat yang bangsa akhirat. Dua-dua ni benda yang dijanjikan oleh Allah. Mati dah tentu dah. Siapa-siapa pun mati, corona tak corona mati. Yang kita bimbangkan mudarat selepas daripada mati, mudarat waktu nak mati tu, sakaratul maut, mati dalam keadaan tercabut nikmat iman dan Islam, wal iyad billah min dzalik. Ini mudarat. Ini mudarat yang masa akhirat. Ini mudarat yang kita tak nampak. Yang mana mudarat ni lebih bahaya daripada apa-apa jenis virus yang ada atas dunia. Kalau matinya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Disoal oleh malaikat muka nakir dalam kubur, tak boleh nak jawab. Balik tidak dapat nak membawa amal. Pahala amal yang dibawa hanya dosa maksiat, na'udzubillah min dzalik. Ini mudarat yang lebih dahsyat lagi, yang tidak berkesudahan. Virus corona ni berkesudahan. Orang yang kena virus corona ni, bila dia meninggal dunia, matinya mati syahid kalau muslim. Tapi setakat itu je lah. Setakat dia mati tu aja yang dinamakan musibah tadi tu, corona. Setakat mati. Lepas tu tak ada cerita corona dah. Bila mati habis dah cerita corona. Dia masuk dalam kubur, tak ada dah cerita pasal corona tu. Faham? Tak ada dalam kubur esok malaikat tanya, apa penyakit yang kau kena? Sebab apa kau kena corona? Sebab apa tak pakai sanitizer dulu? Wah, dia tak tanya tu. Jadi mudarat yang bangsa dunia sebentar.
Kita akan tinggalkan apa sahaja jenis kemudaratan yang ada atas dunia ini, kita akan tinggalkan. Apa jenis sakit yang ada atas dunia ini, kita akan tinggal. Lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, pekak, buta dan sebagainya. Apa lagi? Gout. Tu jadi penyakit mudarat dunia. Dia akan berhenti sekadar setakat mati, habis hilanglah penyakit-penyakit itu. Yang kita nak menghadap pula dengan mudarat akhir, wal iyad billah min dzalik, diazab oleh Allah, dosa tak diampunkan oleh Allah, tidak mendapat syafaat Rasulullah. Auzubillah min dzalik. Ini mudarat yang kita dengar pakar-pakar fikih. Merosakkan iman kepada Tuhan, maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya yang supaya daripadanya. Sekarang ni musannaf nak terang kepada kita jenis-jenis benda yang dinamakan mensyirikkan Allah. Ini contoh, dia nak bagi contoh daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Supaya kita tahu apa salahnya, apa silapnya, sehingga kita boleh berusaha menjaga diri kita daripada melakukan perkara itu. Andai kata telah melakukan atau sedang melakukan, boleh bertaubat kepada Allah. Yang pertama, ancak dan sebagainya. Pernah dengar tak ancak? Orang buang ancak. Ancak. Membuang ancak ni, kita tengok dia kata adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Dia jamu, dia menjamu hantu, menjamu syaitan, menjamu iblis. Dia masakkan kari kepala ikan, ikan 3 rasa, McDonald, pizza. Dia pergi hantar kat ceruk-ceruk hutan. Kalau sini ada jambatan tu, kat pondok kita tu ada jambatan tu, tu belikan KFC, beli McDonald, ikan 3 rasa letak kat jambatan tu. Telur. Nak jamu siapa? Jamu syaitan iblis yang ada kat gaung tu. Sebab apa? Kalau tak jamu nanti siapa lalu kat situ kena cekik batang leher. Jadi tujuan jamu tadi, apa tujuan dia? Supaya hantu syaitan ni tidak memberi mudar. Jadi orang yang membuang ancak ni adalah orang yang telah memiliki pegangan dan kepercayaan di dalam hati mereka bahawasanya hantu syaitan iblis ni boleh memberi mudarat, boleh mematikan seperti Allah. Lalu mereka pun menjamulah syaitan tadi itu dengan jamuan-jamuan yang tertentu, dengan i'tikad serta beriktikad hantu syaitan iblis tadi ataupun selain daripada Allah Ta'ala itu boleh memberi mudarat kalau tidak dijamu. Sebab tu hantu syaitan ni kita panggil hantu lah, hantu syaitan lah tu, adik-beradik sepupu sepapak dia panggilan lain-lain. Dia geng-geng tu lah, jin iblis, syaitan. Orang Melayu panggil hantu, jembalang, apa lagi, macam-macam. Dia ni jenis suka mengosek, suka mengganggu. Kadang-kadang dia suka tunjukkan muka dia kat jambatan. Saja ditunjuk-tunjukkan diri dia pada orang-orang yang tertentu. Apa tujuan? Apa tujuan? Lebih-lebih lagi pula, contohnya kawasan tu kawasan selalu sering berlaku kemalangan. Contoh, kemalangan ghalibnya biasa berlaku di situ.
Dia suka memunculkan dirinya di tempat-tempat yang macam tu. Apa tujuan? Supaya kita ni beriktikad, memiliki pegangan dan kepercayaan yang mematikan, yang mendatangkan mudarat, yang melakukan kemalangan tu adalah syaitan dan iblis yang ada kat situ. Dia nak orang percaya yang dialah punya pasal berlaku kemalangan di situ. Sampai satu tahap orang akan percaya dia boleh memberi mudarat, maka di sinilah nanti akan berlakunya perkara-perkara kurafat tadi tu. Nak lalu situ bawa jamuan dulu. Sebab dia kata, kalau kita tak jamu ni memang kita tak lepas lah nak pergi. Sebab ada hantu setan pula. Banyak kemalangan berlaku tu dia orang punya hal lagi. Dia sampai jadi etikot macam tu. Nampak? Itu tujuan dia. Dia nak suruh kita percaya yang menjadikan, yang melakukan kemalangan, kematian tu adalah jin, setan, iblis yang ada kat situ. Padahalnya yang melaku itu semuanya dengan kehendak Allah, kehendak Allah, dengan izinnya Allah, dengan kekuasaan Allah. Adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan ini satu daripada adat, mana kebiasaan. Adat ni mana kebiasaan, kepercayaan orang yang menyembah berhala. Kerana mereka itu beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit. Dia iktikad macam tu. Hantu syaitan tu boleh menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka mengadakan ancak serta mengadakan jamuan simah tukar ganti, tembikar dan perkara yang seumpamanya itu, yang mana telah melakukan oleh orang-orang yang musyrikin, mana orang yang menyekutukan Allah, atau perbuatan orang musyrik. Jadi kita jangan ikut, jangan tiru. Yang kedua, contoh yang lain, upacara harimau, tiger show. Tiger show pula. Tu harimau kan ni. Upacara harimau dulu tu haram. Upacara harimau tahu? Tahu tak upacara harimau? Bukan tiger show. Tiger show tu haram juga. Tak kelak-kelak malam tu. Penari-penari bogel. Orang lelaki pun pergi, orang perempuan pun pergi juga. Tu semua duk panggil bala. Maksiat banyak. Kelak-kelak malam, perjudian, perzinaan, arak dan sebagainya berleluasa. Tu benda semua tu duk panggil bala. Menjemput kemurkaan Allah. Baik, suatu upacara yang dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam belukar. Jadi upacara harimau ni, upacara harimau ni dilakukan di mana? Di dalam belukar, dalam hutan, dalam semak. Setahun sekali. Dia macam hari raya kan. Setahun sekali duk jamu. Di dalam belukar, di tepi-tepi hutan. Ni perbuatan orang dulu-dulu ni. Tapi sekarang boleh jadi ada juga orang jahil-jahil boleh jadi buat lagi kerja-kerja lagu ni. Di sana, mana? Apa maksud di sana? Di tepi-tepi hutan, dalam belukar tadi dipanggil harimau. Diseru. Dipanggil mana diseru harimau yang disangkakan sakti itu. Bukan orang dulu ada harimau sakti. Jadi harimau sakti di sana, di tepi-tepi hutan tadi, di rimba-rimba di hutan-hutan tadi tu
Dipanggil harimau yang disangkakan sakti itu. Disangkakan oleh orang-orang pada waktu itu, dia menyangka harimau ni sakti, ada kuasa. Dia boleh cabut nyawa sesiapa yang dia nak. Kiranya harimau ini tidak dipuja, tidak dipuji kelak, tak disanjung-sanjung, tak dipuji-puji. Dia akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang ternak. Dia kata kalau tak puji binatang harimau ni, habislah kita. Faham tak faham ni? Kalau tak puji binatang harimau ni, habislah kita. Nanti tak boleh makan, nanti tak boleh minum, nanti tak dapat jalan raya, nanti tak dapat lampu jalan. Kalau tak puji harimau ni, kalau tak puji harimau ni, nanti tak dapat projek. Jadi dan akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang ternak. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Dia ada gelar dia, harimau maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau. Sembelih kerbau. Kerbau lah, besar kerbau. Kau pernah makan kerbau tak? Dulu satu ketika kerbau kat sini popular lah sini dulu. Sekarang dah orang dah makan daging lembu, daging kerbau. Kalau orang tahu kadang orang tak makan dah, sebab dah lama tinggal. Kalau tak dulu, kalau jamuan kedui kendara, kerbau lah, daging dia lagi banyak daripada lembu lagi. Tapi sekarang ada tak? Kurang. Mahal tak kerbau lagi daripada lembu? Mahal kerbau lagi. Kan? Kerbau mahal lagi. Kambing mahal. Kambing mahal sebab apa? Sedangkan kambing mahal sebab tak mandi. Kambing mahal sebab tak mandi. Sebab tu kalau korang tak mandi, korang mahal. Anak dara kalau jenis tak mandi mahal, RM50,000 paling kuat. Ada jenis tak mandi ni mahal. Sikit lagi nak habis. Jadi disembelihkan sembelih kerbau. Hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinga, untuk makanan harimau maujud itu. Jenis makanan macam tu dia bagi rima. Rima dipanggil rima. Rimau. Jantung, lidah, kepala, mata, telinga untuk makanan harimau maujud. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir dalam upacara itu. Pandai pula. Daging puak-puak dia belasah. Daging peha, batang pinang, apa lagi? Korang selalu buat kerja tu, korang lagi tahu lagi bahagian-bahagian daging-daging. Bahagian-bahagian daging yang sedap-sedap tadi, puak-puak yang datang bicara tu belasah. Rimau maujud tadi dia baginya tali perut, pelpayu, lidah, lagi mengamuk lah rimau tu. Pandai juga dia. Ingatkan sembelih tinggal situ dah, ambil juga makan daging pun. Dia jadi dia pakat-pakat makan dengan rimau. Silat-silat gaya dengan dia rimau makan. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu jin dan syaitan-syaitan itu bukan saja hantu syaitan jin iblis, bahkan selain daripada Allah. Pahamlah elok. Maksud syirik ni menyengutukan Allah dengan selain Allah. Tak kira lah hantu syaitan jin iblis pun. Percaya sesama manusia. Kita percaya manusia ni dia ada kuasa seperti Allah, memberi rezeki. Kalau aku tak puji dia, kalau aku tak sanjung dia, kalau aku tak patuh perintah dia, aku tak dapat rezeki. Dia mensyirikkan Allah. Jaga-jaga zaman moden ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang yang ada kuasa digunakan kesempatan nak
Nak untung, nak kaya, ikut perintah dia. Kalau perintah taat tak apa, perintah maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Berkuasa, memberi mudarat dan mendatangkan manfaat. Itulah dia kepercayaan yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Itu namanya menyekutukan Allah lah. Orang menyekutukan Allah ni nama kafir musyrik. Tak kisahlah apa bangsa dia, Melayu ke Arab ke orang putih ke, orang hitam ke orang hijau ke orang biru ke orang oranye ke orang biru air laut ke. Tak kira. Apabila dia menyekutukan Allah, dalam hatinya beriktikad ada sesuatu yang sebanding, bahkan lebih daripada Allah Ta'ala, nama dia, orang ni mensyirikkan Allah. Ya, bukan semata-mata percaya ada Tuhan yang lain. Dia percaya syaitan, percaya iblis, percaya hantu raya, jembalang tanah dan sebagainya. Selain daripada Allah, percaya kepada batu. Contoh, dia percaya pada batu. Dia kata cincin ni batu cincin ni bagi rezeki ni. Nampak tak? Dia kata batu cincin ni boleh bagi rezeki ni. Allah bagi rezeki juga. Yang Allah, yang batu ni lain. Batu ni pun bagi rezeki juga. Makna orang ni kepala batu ni. Makna dia dah mensyirikkan Tuhan dengan batu. Faham? Jangan main-main. Jangan main. Kadang benda tu tak perasan, berasa macam tak salah. Dia kata kena pakai cincin ni. Kalau tak pakai cincin ni, memang tak ada rezeki dah. Sebab apa jadi macam tu? Cincin ni boleh bawa rezeki ni. Bila dia beriktikad cincin ni boleh bawa rezeki, sama seperti Tuhan, maka dia telah menyekutukan Allah, maka jadi kafirlah dia, wal'iyadzubillah min dzalik. Faham? Ingat, mensyirikkan ni, menyekutukan Allah ni mana? Beriktikad ada selain Allah sama macam Allah. Sama ada, sama zatnya, sama perbuatannya, sama sifatnya. Kenapa mensyirikkan Allah lah? Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Cukup sekarang itu insya-Allah. Nanti kita sambung lagi insya-Allah besok hudud. Insya-Allah. Lepas tu lepas ni petang ada kelahir? Tak ada. Malam? Tak ada. Macam mana korang duduk sini okey? Siapa melalak balik? Siapa melalak nak balik? Cik jatuh tangan. Semua angkat dah. Dengan nenek-nenek. Nenek tak angkat tangan. Nenek melalak nak balik tu. Pencegahan. InsyaAllah lepas daripada nanti balik duduk sini. Waktu balak Allah tak turun ni, kalian ni duduk di tempat yang macam ni. Kita duduk bukan duduk campur gaul ni. Tengok jarak semeter lebih ni. Semayang pun faham? Sanitizer ada seorang satu. Nak tidur pun pakai mask, Masya Allah. Mandi pun pakai mask, Masya Allah. Tabarakallah. Kau guna sabun, kau guna sanitizer. Patut tu cepat habis. Alhamdulillah setakat ni Allah Ta'ala pelihara, Allah jaga. Mudah-mudahan asbab kalian istiqamah, ikhlas duduk sini, sabar dengan nikmat bala yang Allah Ta'ala turunkan ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala. Yang mana bala ni yang terlibat mak bapak kita, adik-beradik kita, sepupu sepapak kita, betul? Mudah-mudahan asbab kalian berkorban duduk sini, menghidupkan majlis ilmu, zikir, wirid, doa, qiyamul lail, puasa, Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang usaha kecil kita, antum semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat bala. Allahumma amin. Tak payah risau-risau, tak payah sedih-sedih. Faham? Dalam keadaan macam ni orang lain tak dapat sembahyang jemaah, kalian dapat. Tapi dalam keadaan berjaga-jaga. Bukan makna kita bebas dah, kita jaga mudah-mudahan. Orang lain tak boleh belajar, orang boleh belajar kan? Walaupun duduk jauh-jauh boleh belajar. Boleh duduk dalam kebun ilmu, taman ilmu. Orang lain habis pakak-pakak dah, maksudnya tak dapat belajar.
Ini nikmat orang bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar. Jaga adab kita dengan guru. Solat jemaah. Maknanya bergili-gili tu, yang azan gili-gili tu jalankan tugas macam biasa. Majlis ilmu macam biasa. Walaupun dah ada had, ada sakatan, ada batasan sekarang. Makna jaga adab-adab kita dengan guru. Jaga. Nak dapat berkat ilmu bukan sahaja faham adab dengan guru. Tak kira lah siapa kita, nenek ke, datuk ke, pelajar dewasa ke, pelajar muda ke, kita tak ramai sini. 7-8 orang ni tak ramai. Jadi adab jaga. Sebab adab ni Allah tuntut, Rasul tuntut. Sebab keberkatan ilmu tu datang daripada adab. Alim macam mana pun, walau kau boleh hafal Quran, hafal hadis beribu-ribu, hafal kitab-kitab ilmu macam-macam, tapi adab tak ada, kau tak akan dapat berkat dan manfaat ilmu. Tak menjadi pun, tak menjadikan kemuliaan pun. Jadi kita nak kemuliaan ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang berkat, yang mana mak bapak kita, adik-adik kita, sepupu sepapak kita, kawan-kawan kita pun boleh tumpang sama. Ini semuanya nikmat daripada Allah. Mudah-mudahan doa banyak-banyak. Kalian doa banyak-banyak selepas daripada solat, daripada wirid, qiyamul lail dan sebagainya, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ni, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan wabak ni asbab sekalian muslimin, mukminin, mukminat dalam dunia ni, bukan sahaja Malaysia sahaja. Mudah-mudahan makna semakin baik adabnya, akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutub wa dhakar. Allahumma khallisna mimma fihi khalasan jamila. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim kulla shay'in a'taytana. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam. Allahumma jammilna bil afiyati wassalam. Wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa ba'idna min mujibatin nadamati fil hal wal mal innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Alhamdulillah ya